Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Muhammad Razi dalam Dunia 11 Pagi. Berita radio bervisual bersiaran serentak di platform media sosial, saluran TV dan radio. Malaysia mengalu-alukan keputusan Mahkamah Rayuan di Hague yang memihak kepada Malaysia berkaitan tuntutan kumpulan Sulu. Mahkamah tersebut memutuskan menolak untuk mengiktiraf final award dikeluarkan melalui proses timbang tara yang tidak sah dan disalahguna. Menurut Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim, keputusan itu menghalang apa-apa usaha oleh pihak yang menuntut untuk menguatkuasakan tuntutan mereka yang tidak sah terhadap kerajaan Malaysia di Belanda. Ia merupakan satu kemenangan penting kepada kerajaan Malaysia rintitan daripada keputusan Mahkamah Rayuan Paris pada 6 Jun lalu. Seramai 1.8 juta umat Islam di seluruh dunia menunaikan haji tahun ini. Kebanyakan jemaah haji datang dari negara luar, namun masih tidak dapat mengatasi angka 2.5 juta jemaah yang mengambil bahagian pada 2019. Demikian menurut statistik dikeluarkan Arab Saudi yang dilaporkan TV Al-Ikhbariyah. Kementerian Haji dan Umrah Saudi memaklumkan daripada keseluruhan 1.8 juta itu, seramai 875,000 orang merupakan jemaah wanita, 970,000 lagi jemaah lelaki, selebihnya penduduk tempatan. Ibadah haji tahun ini adalah yang terbesar sejak Saudi membenarkan wanita mengerjakan ibadah haji dan umrah tanpa penjaga lelaki atau mahram. Pertempuran di Sudan masih berterusan menjelang Aidiladha. Menurut laporan AFP, pasukan separa tentera merampas pangkalan polis utama Khartoum. Pertempuran di bandar antara pasukan tentera Sudan dengan tentera pasukan sokongan pantas RSF juga tertumpu di sekitar pangkalan tentera. Konflik di Darfur, Barat Sudan juga semakin buruk. Sementara itu, PBB menyifatkan konflik di Darfur berada pada tahap membimbangkan. Ini diakui penolong Pesuruhjaya Tinggi bagi Operasi Agensi Pelarian PBB, Rauf Mazo. Situasi tegang tersebut menyebabkan hampir mustahil untuk menyampaikan bantuan kepada penduduk terjejas, termasuk usaha menyelamatkan nyawa. Peningkatan orang awam yang cedera merupakan dalam kalangan pelarian yang baru tiba di Chad. Mazo yang juga wakil UNHCR berkata, jumlah individu melarikan diri dari Sudan kini mencecah 560,000 orang. Ia bagi tempoh melebihi 2 bulan. Bilangan penduduk yang dipindahkan pula sekitar 2 juta. Virus COVID-19 masih wujud. Demikian tegas Pengarah Wilayah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO untuk Eropah, Hans Kluck. Katanya hampir 1,000 kematian dicatatkan setiap minggu di benua tersebut. Beliau menggesa pihak berkuasa memastikan liputan vaksinasi sekurang-kurangnya 70% untuk golongan berisiko. Rantau Eropah WHO terdiri daripada 53 negara, termasuk beberapa negara di Asia Tengah. Sementara itu, di Amerika Syarikat lebih $200 bilion kerugian dicatatkan akibat 2 skim penipuan yang direka untuk membantu perniagaan kecil melalui pandemik COVID-19, iaitu pinjaman bencana kecederaan ekonomi dan program pelindungan gaji. Menurut laporan Pejabat Inspektor Besar Pentadbiran Perniagaan Kecil, pelbagai skim diperkenal pasti digunakan untuk mencuri daripada pembayar cukai, menyaksikan kira-kira 17% disalurkan kepada pihak yang melakukan penipuan. Sukan, kejohanan tenis rotasi antarabangsa di Eastbourne, England. Pemain pilihan ketiga Jessica Pegula dan pilihan kelima kejohanan Coco Gauff mara ke pusingan kedua. Dalam pusingan awal, Pegula menewaskan pemain ranking ke-24 dari China, Qin Wenzheng 6-3, 6-4. Gauff pula mengetepikan Bernarda Pera 6-3, 6-2. Keputusan lain, Caroline Garcia kalahkan Madison Brangle 6-1, 7-5. Turut mara pilihan keempat Ons Jabeur dari Tunisia. Akhir sekali, pemain tengah Chelsea Mateo Kovacic kini menyertai Manchester City. Kovacic, 29 tahun, menandatangani kontrak selama 4 tahun. Pemain dari Croatia itu bersetuju dengan bayaran permulaan bernilai 25 juta pound selain tambahan 5 juta pound. Menurut Kovacic, perpindahan ke City adalah perkara menarik buat dirinya. Katanya City bawah kendalian Pep Guardiola merupakan kelab yang terbaik di dunia. Kovacic menyertai City setelah 5 tahun bersama Chelsea.
Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani, Dekat Perpaduan Penuhi Harapan. Assalamualaikum.